Hello dan Assalamualaikum. Nama saya Teacher Fik. Today saya akan memberikan penerangan mengenai visual imagery versus visual closure. Yang pertama kita sebut sebagai visual imagery. Kita pergi visual imagery dulu. Visual imagery adalah satu kebolehan kita macam kita panggil macam short term memory kita, di mana kita boleh mengingat balik sesuatu objek ataupun barangan tanpa barangan tersebut atau objek tersebut berada di depan mata kita. Ini dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai mind's eye, seeing with the mind eye. Maksudnya kita menggunakan minda kita untuk melihat. Maksudnya kita menggunakan mata, kita bayangkan balik benda tu macam mana. Betul lah. Visual recently, visual mental imagery had been investigated by philosophy and cognitive psychology. Untuk kasih anda lebih faham, di sini saya berikan contoh show don't tell example untuk visual imagery. So, berdasarkan ayat yang berada di nombor 1 ni, kalau kita baca, okay, boleh tak kita nak bayangkan, kita tak pernah berada kat kawasan ni, maybe kita tak pernah berada pun dekat white frost creeping up tu, kita tak pernah berada kat kawasan musim sejuk tu. Tapi kalau kita tutup mata, kita boleh bayangkan tak apa yang berada dekat situ. Okay, the white frost creeping out the window pane, maksudnya kita berada di satu tingkap, kita ada seorang wanita tengok ke keretanya yang keretanya sekarang ditenggelami, apa tu kita panggil snow. So dan pandangan ni adalah daripada balcony. Kita boleh bayangkan tak situasi tu macam mana perempuan tu tengah melihat apa tu kereta dia yang berada di bawah salji tersebut. So apa yang kita menggunakan minda kita tadi sebentar tadi itu dipanggil sebagai visual imagery. Maksudnya kita menggunakan, kita boleh mengingat semula, kata kita macam membayangkan benda tersebut tanpa kita melihat perkara tersebut. Macam contohnya macam kita baca novel lah, paling senang pun. Ini adalah contoh untuk macam kita nak train kita punya visual imagery. So first dia bagi sebagai set the scene, S-C-E-N-E. So first S digunakan dan kita baca 2-3 perkataan awal. Kemudian kita cuba bayangkan scene tu sebut yang lebih meluas dulu. Macam tadi berada di kawasan salji. So kita bayangkan salji apa, warna putih macam tu. So create the scene yang kedua. So start to create a scene with your mind untuk kita berada dekat mana benda tu. So dekat salji, kita tengok, okay, maybe kita boleh letak pokok sikit ke apa ke. Okay. Lepas tu kita masukkan detail. Okay. So macam contohnya tadi, apa detail tadi yang dekat sebelum ni? Dia kata, apa tu, ada salji berada di dalam tingkap window pane, macam tu. So name the parts. Okay, name the part ialah kita set balik, kita baca balik apa yang tengah berlaku. Dia tengah duduk dekat apa tu pokok, dia tengah buat apa? Dia tengah tengok apa tu salji tersebut, kereta dia di bawah salji. Okay. So evaluate the scene. Yang ketiga, kita double check balik. So adakah apa yang saya bayangkan ataupun apakah yang saya sedang baca adalah benda yang sama. So kemungkinan kalau saya baca tu maybe dia kata lain. Dia bayangkan salji tapi saya bayangkan musim luruh. So kat situ saya kena reset balik ataupun saya kena cuba lagi sekali untuk visualize scene yang dikatakan sebentar tadi. Seterusnya kita cakap pasal sign untuk mereka yang mempunyai visual imagery. Kelemahanlah daripada visual imagery. Dari segi medicalnya ini dipanggil sebagai aphantasia. Aphantasia is a phenomenon in which people are unable to visualize imagery, while most people are able to conjure an image of a scene or face in their minds. People with aphantasia cannot. So maksudnya macam tadi, kalau macam tadi kita boleh bayangkan kan apa tu salji macam mana, perempuan tengah tengok daripada luar tingkat, daripada balkoni dia macam mana. Tapi bagi mereka yang mengalami aphantasia, dia tak boleh bayang benda tu. Benda tu menjadi perkara yang sukar bagi mereka. Untuk kita mungkin senang sebab benda tu adalah automatik. Tapi bagi seorang yang mempunyai penyakit ini, dia mengalami kesukaran untuk membayangkan tersebut. Okay. Untuk facts, apakah orang yang mengalami aphantasia ni, apa yang dia nampak? So kalau dia mengalami aphantasia, dia mengalami kesukaran untuk visualize any type of image. Benda ni adalah jarang berlaku. Usually 1 atau ke 3% saja mereka yang di muka bumi ni yang mengalami penyakit tersebut. So dekat sini dia tak ada mind's eye and dia punya imagination tu kiranya macam lemah ataupun buta lah ayat dekat sini tu. Okay. So dia nak mengingatkan balik semula benda tu sukar. So itu dipanggil sebagai aphantasia. Biasanya benda ni tak mengganggu kehidupan seharian, tapi dia boleh affect lah. So ianya still dipanggil sebagai satu penyakit.
Terusnya, mari kita lihat macam mana kalau contoh-contoh kita boleh buat kalau anda ada aphantasia ataupun tidak. So, pertama sekali, cuba bayangkan satu muka family member kita. So, muka yang saya sedang ingat sekarang ni adalah muka mak saya. So, daripada muka dia, apa yang ada kat mak saya, hidung mak saya macam mana, hidung dia macam mana, dia punya telinga macam mana, rambut dia macam mana. Kemudian cara pergerakan mak saya macam mana, cara jalan macam mana. So, pakaian yang mak saya selalu pakai macam mana, apakah pakaian dia selalu pakai, yang selesa dia selalu pakai. So, itu semua yang saya sedang buat adalah visual imagery. So, maksudnya saya tak ada aphantasia. So, bagi mereka yang punya masalah untuk membayangkan, kemungkinan ada aphantasia. Seterusnya, mari kita lihat apa yang dipanggil sebagai visual closure. Visual closure adalah satu ability untuk visualize complete whole, maksudnya memvisualize satu bentuk tanpa bentuk tersebut berada yang lengkap. Okay. Macam contoh tadi visual imagery di mana kita membayangkan tanpa benda tu berada depan mata kita. So visual closure contohnya senang kata kalau benda tu tertutup sikit, kita boleh still tahu okey itu adalah kerusi. Contoh saya tutuplah sikit kaki kerusi itu atau saya tutup separuh kerusi itu. So bagi mereka yang mempunyai problem untuk visual closure, dia tak boleh bayangkan apakah barangan yang berada di belakang kotak ataupun di belakang tirai tersebut. So dipanggil itu adalah visual closure. So apakah pula signs bagi mereka yang mempunyai kelemahan daripada segi visual closure? So sebagai salah contohnya dia memerlukan masa lebih untuk membaca perkataan yang dibaca lah. So maksudnya dia kena tengok satu-satu perkataan tersebut untuk dia faham apakah perkataan tersebut memaksudkan. So trouble finding an item if a part of it is hidden. Macam contoh maybe kita cari teddy bear kita dekat dalam bilik berselerak ke, maybe teddy bear tu tertutup sikit je dengan kain. Mesti kaki dengan tangan ni mesti nampak tapi kita tak boleh nak bayangkan itu adalah teddy bear. So itu adalah kita punya visual closure kita. So troubling putting the correct paper or book from a stack, trouble putting together jigsaw puzzle, trouble with game that require guessing an item based on close-up photo. Untuk jigsaw puzzle itu adalah penting sebab biasa jigsaw menggunakan visual perception kita. So kebolehan kita untuk melihat atau membayangkan semua barangan yang berada di, atau gambar yang depan mata kita tu. So untuk visual closure, walaupun gambar tu hanya ada sikit saja, macam contoh saya tengok depan je, saya boleh tahu itu kemungkinan adalah gambar sebuah kapal. Di sini saya bagi dua contoh untuk kamu untuk lihat sendiri image ini untuk kita menggunakan kita punya visual closure. So gambar pertama, kita dah ada potong-potong macam tu kan. So secara ringkaslah, apakah gambar pertama yang berada di situ? Apakah image ataupun item tersebut? Bagi mereka yang tidak tahu, item tersebut dipanggil sebagai gunting. So walaupun ianya dah dipotong-potong macam tu pun, saya still bernampak itu adalah sebagai satu gunting. Yang kedua daripada huruf atau perkataan. Perkataan apa itu yang dah terkoyak-koyak tu? Perkataan tersebut adalah perkataan LOVE ataupun love. Bagi mereka yang mempunyai masalah untuk visual closure ataupun visual imagery, adalah digalakkan untuk membuat vision therapy atau boleh jumpa atau boleh buat sendirilah. Okay, so vision therapy adalah untuk menggunakan untuk membantu improve kita punya visual closure through eye exercise that help retrain the eyes and brains to work together. Okay, exercise ini boleh digunakan untuk membantu kanak-kanak mempunyai visual closure yang lebih jelas dan meningkatkan kebolehan dia untuk mengenal perkataan lah. Macam contohnya kita main jigsaw puzzle balik tadi tu. Bukannya maksudnya kita kita ada visual closure problem ni kita macam tak boleh nak pulih. Kita boleh pulih semula. Sama juga dengan visual imagery tadi. Ada cara dengan scene tadi tu. Itu adalah cara untuk kita memperkuatkan semula kita punya visual imagery. Untuk visual therapy, ini adalah cara untuk kita menguatkan balik kita punya visual closure. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.